Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, dapat sama-sama insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pengajian dalam kitab Riyadhus Salihin, muka surat 137, bab pengawasan diri. Ada ya? Ada yang ada kitab, adalah kitab yang tak banyak. Ada 4 lagi tu. Boleh insya-Allah. Sebelum kita mulakan pengajian pada malam ni, sama-sama kita baca kitab ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis yang ke-64. Ya, muka surat 137. Betul lah? InsyaAllah. Lama sangat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazuka ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fa'as'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih.
Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, riwayat yang lain daripada Tirmizi, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syaddati, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Panjang hadis ni. Hadis ni ada dua. Yang satu riwayat Imam At-Tirmizi dan satu lagi riwayat selain daripada Tirmizi. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi. Sama matan hadis yang sama, cuma diriwayatkan oleh imam yang lain. Daripada Abdullah bin Abbas, kita tengok sama-sama maksudnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, kalau dekat hadis tu anhuma, mungkin kat bawah ni tersilap sikit. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya kedua-duanya anak dan bapaknya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhuma, Allah meridai kedua-duanya. Aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari baginda telah bersabda, wahai anak, maknanya Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas, masih kecil lagi, remaja. Wahai anak, sesungguhnya aku hendak mengajar kamu beberapa perkara. Peliharalah Allah, nescaya Allah memeliharamu. Peliharalah Allah, nescaya Allah engkau dapati dia di hadapan. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Dalam maksud ini kan. Kalau nak minta, mintalah dengan Allah. Ini nasihat pesanan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Okay. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat dengan sesuatu, nescaya mereka tidak dapat memberinya melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ini kembali kepada qada dan qadar. Seluruh manusia kalau berkumpul nak bagi kita, belum tentu. Tapi semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia ni berkumpul untuk memberi manfaat dengan sesuatu. Nescayalah bahawanya semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dekat surau ni, dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah digerakkan dah hati kita untuk hadir ke rumah-rumah Allah. Digerakkan hati kita, digerakkan diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Nabi kata apa? Afala akuna 'abdan syakura. Apakah salah aku nak jadi hamba-Nya yang bersyukur? Sebab Nabi banyakkan solat, sebab nak menunjukkan tanda dia bersyukur. Semua perbuatan kita yang baik, kalau kita kembali kepada ilmu akidah, setiap perbuatan kita yang baik, setiap perbuatan yang buruk, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, memang betul dia kata doa, usaha dan doa itu adalah kita digalakkan untuk berusaha dan berdoa. Tapi usaha dan doa itu juga telah ditetapkan oleh Allah. Okey, tengok je. Jika mereka berhimpun untuk menimpakan mudarat, kerosakan ke atas dirimu, yang tadi nak bagi manfaat, nescaya semuanya dah ditetapkan oleh Allah. Ini jika nak bagi mudarat,
ke atas dirimu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak dapat melakukannya melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah ke atas dirimu. Nak bagi mudarat kepada manusia belum tentu jadi, kecuali suatu itu, mudarat itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, manusia ataupun jin, syaitan, iblis tak boleh bagi mudarat kepada diri kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ataupun kecuali dengan memang dah ditetapkan dah oleh Allah macam itu. Ini maksud dia lah. Telah diangkat akan qalam dan telah kering kertas segala rancangan dan usaha manusia, hanya mengikut apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Apa maksudnya? Telah diangkat akan qalam dan telah kering kertas segala rancangan dan usaha manusia, hanya mengikut apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Saya teringat juga kata-kata seorang pelakon ni lah. Dia kata apa? Kita ini adalah, kita berada di atas pentas lakonan. Kita hanya melakonkan watak-watak kita yang telah direncanakan oleh yang di atas. Pelakonnya hebat dia punya tu, kata-kata dia lah, betul apa yang dia kata, betul tu. Riwayat At-Tirmizi, katanya hadis ini hasan lagi sahih. Menurut riwayat yang lain daripada Imam At-Tirmizi, peliharalah Allah, nescaya Allah akan berada selalu bersamamu. Hendaklah engkau kenal Allah semasa senang, nescaya dia kenal engkau semasa susah. Kenallah Allah semasa senang. Maksud kita senang ni, banyakkanlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bila kita susah, maka Allah kenal kita, kan? Bukan waktu susah baru, tapi kalau kita nak mencari, nak dikata kata-kata ulama ke apa ni semua tak ingat. Nak cari Allah ni, carilah di ziarahlah orang-orang yang sakit. Orang yang sakit ni mereka banyak sebut Allah. Sikit-sikit Allah, banyak sebut Allah. Orang senang kaya, orang senang sihat, jarang sebut. Macam mana cik, sihat? Allah, sihat, kan? Sakit diuji sikit. Tapi bagus juga bila kita diuji dengan sakit. Kenapa bagus? Kafarahkan dosa, kan? Jangan sampai macam apa, Firaun tak pernah sakit sesama pun tak pernah, sihat sepanjang masa, kaya raya. Itu maknanya Allah dah tak pandang lah, kan? Senang sakit sesama pun tak pernah. Kalau kita sesama tu batuk tu, alhamdulillah lah, kan? Okey. Baik. Saya mana tadi? Nampak. Okay. Semua senang. Ketahuilah, sesuatu yang ditakdir tidak menimpa engkau tidak akan berlaku ke atas engkau. Sebaliknya, sesuatu yang telah ditentukan oleh takdir menimpa, engkau tidak akan terlepas daripadanya. Memang dikatakan, ditakdirkan kita meninggal pada hari sekian, tempat sekian. Walaupun cuba dielak, memang tak boleh dielak. Tak bolehlah kata kalaulah dia ni tak pergi naik motor, tak adalah aksiden. Tapi memang dah memang macam itu, kan? Dah ditakdirkan Allah hari itu nak naik motor, kan? Memang dah tertulis. Kalaulah dia tak pergi kat tempat tu, mungkin dia selamat. Kalaulah dia tak naik kapal terbang MH370, mungkin dia ada sekarang. Betul kan? Dah tak ada kalau-kalau lah, kan? Semua tu telah ditakdirkan oleh Allah.
Baru-baru ni kata jumpalah dekat Diego Garcia MH30. Wallahu a'lam. Cerita tak tahulah orang membongkar cerita ni. Okey. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi kita ni tidak boleh nak mempersoalkan apa yang telah berlaku. Terimalah. Dengan hati yang terbuka. Semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah sesungguhnya kejayaan itu bersama memerlukan kesabaran. Kelapangan itu bersama dugaan, dan kesusahan itu bersama kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Nak capai kejayaan tu mestilah dengan usaha, sabar. Bukan senang orang nak berjaya. Takkan tiba-tiba je berniaga sikit tiba-tiba dah jadi kaya. Ya tak ada, makan masa. Orang berniaga ni ada untung ada rugi. Kelapangan, masa lapang, adalah ujian dan dugaan. Kesusahan kita sebelum nak senang tu susah. Orang dulu-dulu hidupnya susah. Mungkin zaman sekarang ni senang, tapi ada juga susah dia. Mungkin susahnya berbeza. Berbeza. Mungkin orang dulu susah nak cari duit, susah. Zaman sekarang mungkin duit senang cari, tapi senang habis. Dulu nak cari duit masya-Allah susah. Tapi semua anak-anak boleh sekolah dengan berjaya. Pengajaran hadis. Yang pertama, haram meminta kepada selain Allah apa yang tidak mampu dilakukan kecuali kepadanya, yakni Allah. Kita haram minta kepada selain Allah, seperti rezeki. Kan Allah kita minta rezeki, ya Allah kurniakan aku rezeki, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, minta rezeki. Allahumma rzuqna auladan thayyibal a'rab, minta Allah kurniakan kepada anak kita yang baik-baik, anak yang soleh. Rezeki minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang tak boleh minta selain pada Allah, keampunan dosa. Nak minta ampun dosa, mintalah kepada Allah, jangan minta pada orang lain. Terus dalam agama Kristian, dia boleh, paderinya boleh mengampunkan dosa. Kristian kita tak ada. Penyakit, menyembuhkan penyakit. Memang kita pergi jumpa doktor, kita makan ubat supaya penyakit sembuh. Tapi bukanlah dengan sebab jumpa doktor tersebut penyakit kita boleh sembuh. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiarlah makan ubat, ikhtiar jumpa doktor tersebut, ikhtiar. Okey. Dan kemenangan. Kemenangan pun mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun usaha dan tolong menolong yang menjadi ibadat kebiasaan sesama manusia adalah harus. Nak minta tolong, tolong ambilkan buku tu. Takkan tu nak minta tolong, itu boleh, harus. Sama-sama manusia nak minta tolong boleh, harus, kan? Nak minta tolong pinjam duit ke apa boleh juga, harus, kan? Dan minta rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggunakan rezeki. Yang kedua, apa sahaja yang berlaku adalah berdasarkan ketetapan Allah pada azali. Apa saja, tidak mungkin berubah. Tak mungkin berubah. Usaha dan doa yang diperintahkan kita melakukannya, kan kita disuruh diusaha, suruh berdoa, adalah sebahagian daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa, berusaha kerja, itu pun sebahagian daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita disuruh berdoa, kan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah
wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita dah suruh berdoa, diminta berdoa, tapi perbuatan kita ni juga adalah sebahagian daripada ketentuan Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik. Sebenarnya dah tertulis dah semuanya ni, dah tertulis dah. Siapa pengakhiran kita ni semua dah tertulis. Ahli syurga ke ataupun neraka, dah tertulis dah. Tapi kita tetap disuruh berusaha dan berdoa. Tak boleh serah aja dah. Dah tentulah, tak payah buat apa lah. Kan? Itu tak boleh. Qadariyah tu. Dia serah saja kepada takdir. Kita tetap disuruh berusaha dan berdoa. Seseorang yang sentiasa mengikut perintah Allah dan melakukan amal kebajikan akan sentiasa ada di dalam pemeliharaan Allah. Kita ni yang sentiasa ikut perintah Allah, sentiasa buat amal kebajikan, sentiasalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat jahat pun dalam pengawasan juga, dalam pemerhatian Allah juga. Tapi kalau kita buat baik, buat amal kebajikan, lakukan mengikuti segala perintah Allah, maknanya Allah akan menolong kita. Itu maksudnya tu. Dalam pengawasan Allah akan tolong kita, akan jaga kita, kan? Kalau aksiden pun tak teruk, contohlah, kan? Naik motor tadi atau naik kereta tadi, baca doa, baca ayat kursi, ada berlindung juga, kan? Minta juga perlindungan daripada Allah. Kan dikatakan orang yang membaca ayat kursi itu antara kelebihan-kelebihan lah, kan? Baca ayat kursi, rumahnya terselamat daripada kebakaran, rumahnya terselamat daripada dimasuki pencuri. Itu ikhtiar. Kalau pencuri masuk juga, kan? Nampak macam mana, kan? Itu ikhtiar kita. Rumah terbakar juga, kan? Itu dah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ikhtiar. Dia suruh baca, kita baca, kan? Usaha, doa, kan? Naik kenderaan, baca doa, naik kenderaan, usaha kita, ikhtiar kita, doa kita. Okay. Segala permohonan hendaklah ditujukan kepada Allah, dan sesuatu yang dirancang oleh manusia tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah melalui peraturan yang telah ditetapkan. Kita merancang macam mana pun, sekiranya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benda itu tidak akan berlaku. Rancang dah baik, rancang dah, tiba-tiba tak boleh buat, kan? PKP ke manalah tahu, kan? Dululah mungkin rancang dulu, kan? Tiba PKP, tiba-tiba kena tsunami, banjir, dah rancang macam ni, tak boleh pula banjir. Sekarang tengah musim pasang besar, kan? Dia jangan pasang besar dengan hujan lebat aja, dia gabung dua tu, memang berlaku lah macam berlaku dulu. Pasang besar, tak ada hujan lebat, okey, kan? InsyaAllah tak ada banjir lah di tempat-tempat tertentu lah, kan? Okay, baik. Yang keenam, segala kesenangan, kelapangan dan kemudahan tidaklah mesti diperolehi dengan mudah. Malah ia boleh didapati melalui beberapa ujian yang mana banyak memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Kita nak senang ni, nak lapang, nak mudah, nak hidupnya lapang, nak hidupnya senang, dia tidak datang bergolek, kan? Kita tak datang, kita duduk saja, duduk berzikir saja, sembahyang je, kan? Tak boleh, kan? Sayyidina Umar pun dia halau orang yang duduk kat masjid, wirid aja. Nak harap rezeki tu pun boleh bagi, usaha, kena kerja, kan? Tak boleh datang. Memang kadang kita adalah amalan-amalan tertentu untuk murahkan rezeki. Itu untuk murahkan rezeki, supaya rezeki kita tu
dimudahkan. Baca surah Al-Waqi'ah, kan? Awal pagi baca surah Waqi'ah, malam baca surah Al-Waqi'ah. Nak dimurahkan rezeki, kan? Tapi usaha kena usaha juga. Baca surah At-Taubah ayat yang terakhir tu. Laqad ja'akum, tu murah rezeki juga, kan? Dah dengar kan? 7 kali pagi, 7 kali malam. Ada tu usaha kita jugalah. Tapi nak kena ikhtiar juga. Semua benda nak kena doa. Usaha nak kena, dia kena seiring. Yang ketujuh, kebaikan dan keburukan yang hendak dilakukan ke atas seseorang tidak akan terlaksana kecuali dengan izin Allah. Kita nak buat kebaikan, menjadi dikata berkumpullah manusia untuk memberi manfaat, tapi sekiranya tidak diizinkan oleh Allah, maka ia tidak berlaku. Berkumpullah manusia untuk nak bagi keburukan kepada kita, semua orang dengki dekat kita, nak sihir ke nak apa ke, tapi Allah tidak izinkan, maka ianya tidak berlaku. Kan? Kuat betul berdinding dia, nak hantar macam-macam. Kalau Allah tak izinkan, benda itu tidak berlaku. Okay. Ihfazillah yahfazka. Saya ada bawakan satu buku juga, besar bukunya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jagamu. Saya ambil sikit dari dia punya yang dekat dalam ni, dia punya tips-tips dia lah, kriteria-kriteria. Saya dah baca tadi, kan, beberapa faktor untuk mendapat pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 10 kriteria. 10 kriteria. Ni bahasa dia macam bahasa Indon sikit. Okey, yang pertama, ni untuk bukunya tebal buku ni, tapi saya ambil sikit aja. Saya ambil yang tengah, dia punya 10 dia punya kriteria ni untuk mendapatkan pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Tu kan, kita beramal pagi, petang, siang, malam kan. Tapi jika tidak ikhlas, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan amalan kita naik ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke langit yang ketujuh, kan? Langit ketujuh tu dah lepas paling tinggi dah tu. Kalau tak ikhlas, dia campakkan balik dekat muka kita. Campak. Tapi tak terasa lah. Kalau terasa je. Mengikhlaskan segala amal perbuatan hanya kerana Allah semata-mata, kan? Tak kira lah apa-apa, kan? Kita nak belajar ke, kita nak hafal Quran ke, dalam ibadah, solat, segala macam, semata-mata lillahi rabbil alamin. Tidak ada mengharapkan apa-apa balasan kecuali balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan mengharapkan pandangan manusia, kan? Kalau harapkan pandangan manusia, nanti dekat akhirat kita disuruh minta dengan orang tu. Kau pergilah minta dengan si fulan bin si fulan. Dulu engkau mengharapkan dipandang oleh dia, mintalah. Tak dapat lah, kan? Okay? Kena didiklah hati, didik hati billahi ta'ala. Yang kedua, saya ringkas je, pada banyak ni 10. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam, pemimpin dan suri teladan. Rasulullah dijadikan sebagai contoh. Apa amalan-amalan Nabi yang Nabi buat, kita cuba buat. Cuba buatlah semampunya lah. Nabi sebelum tidur baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Banyak lagi bacaan-bacaan Nabi baca. Tapi ini yang anggap antara yang popular lah. 3 kul, kan? 3 kul. Lepas tu dia tiup dekat tapak tangan, dirau sampai ke hujung badan. Selimut tu terlepas daripada sebarang gangguan, kan? Sehinggalah kita bangun pagi, kan? Bangun pun selamat, kan? Lagi cantik tidur dalam keadaan apa? Ada wuduk. Kadang-kadang wuduk memang susah nak jagalah, kan? Itu mungkin kalau
siapa yang buat solat witir sebelum tidur, mungkin dia ambil wuduk dulu. Buat solat witir lepas tu tidur. Kan, dalam keadaan wuduk lah tu. Kan, ataupun dia nak baca Quran, surah Al-Mulk, baca surah As-Sajadah, kan, ambil wuduk dulu. Dia tidur lah. Ada baca amalan-amalan yang lain. Cubalah semampunya lah kan. Jadikan Rasulullah sebagai contoh. Itu dia. Saya ringkas ni. Panjang. Yang ketiga, mencintai dan membenci semata-mata kerana Allah. Mencintai, tak kiralah cinta kepada manusia ke ataupun kepada makhluk ke. Cinta dan benci semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cinta dan benci lain. Man ahabballah, barang siapa yang cinta kerana Allah, benci kerana Allah, memberi kerana Allah, dan tidak memberi juga kerana Allah. Dia bagi itu kerana Allah, dia tak bagi pun kerana Allah, maka sungguh keimanannya sudah sempurna. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Man ahabballah, cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah, memberi pun kerana Allah, tak beri pun kerana Allah. Maknanya memang semata-mata lillahi ta'ala. Ini orang yang mencari keredaan Allah. Dia buat ni Allah tak redha, dia tak buat lah. Okay. Yang keempat, tidak menyimpan perasaan dengki, benci, dendam dan hasad kepada siapa sahaja dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada perasaan hasad, dengki, benci, dendam pada siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji. Dengki, tak kira lah kan, dengki. Tapi adalah yang dengki yang dibolehkan tu, tapi dengki sebab yang baik lah, yang positif. Jangan dengki sampai nak menjatuhkan orang tersebut. Ni kalau kita dengki tapi kita nak mencontohi dia, itu boleh. Dengki. Tengok orang ni, Allah, orang ni rajin, dia buat kerja macam ni. Jadi kita dengki, kita nak contoh dia. Itu boleh. Dengki sebab nak contoh. Dengki sampai nak menjatuhkan dia, itu tidak boleh. Itu dilarang lah. Kenapa orang ni senang sangat hidup ni kan? Dia dengki. Sampai dia dengki supaya nikmat yang ada pada orang tu berkurang. Itu dengki tak boleh. Kalau dengki tapi kita nak tiru dia, macam mana cara dia bekerja, macam mana cara dia beribadah ke, tu kan, dengki yang itu boleh. Dengki iri hatilah, dengki ada cakap kan, macam itulah. Yang kelima, menyempurnakan ibadah-ibadah fardu wajib dan membekali diri dengan ibadah-ibadah sunat. Ibadah wajib fardu ni memang wajib kita kena buat. Solat fardu 5 waktu wajib kena buat. Tak kira dekat mana kita berada. Dan ditambah, itu kata, dan membekali dengan ibadah-ibadah sunat. Ada sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, bolehkah aku nak masuk syurga dengan buat perkara yang fardu saja? Nabi kata boleh. Boleh masuk syurga tapi nak buat perkara yang wajib aja, yang sunat tak nak buat. Nabi kata boleh. Tapi kita ni digalakkanlah untuk tambah yang sunat, kan? Kalau tambah dengan sunat tu dapatlah syurga yang baik, kan? Syurga ada berapa? 8 pintu syurga, kan? Kalau dah masuk syurga Firdaus tu, yang paling tinggi lah tu. Dah azan ni? Kau tak dengar? Belum lagi. Nafsaan. Okay. Nak berhenti ke? Sikit lagi. Azan dulu ya. Okay.
Nanti kita sambung, ada 5 lagi. Sikit. Okey, ibadah wajib dan berkaitan dengan ibadah sunat. Kelima. Kalau kamu melihat lelaki yang gemar memelihara ibadah-ibadah fardunya dan melaksanakannya sesempurna mungkin serta membekali dirinya dengan ibadah-ibadah sunat, maka orang ini termasuk salah seorang wali Allah. Menyempurnakan ibadah fardu dan ditambah dengan ibadah-ibadah sunat,
maka orang ini termasuk salah seorang wali Allah. Banyaklah wali Allah kan. Okey. Firman Allah, maksudnya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, iaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi kalau kat sini dalam kitab ni dikategorikan wali ni dua golongan. Wali Allah ni dibagi kepada dua golongan. Yang pertama golongan pertengahan, yang kedua golongan kedua. Golongan pertengahan ni orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Orang buat dosa juga tapi seimbang. Yang kedua, orang yang terlebih dahulu melakukan pelbagai kebaikan. Orang yang kebaikannya sangat banyak dan amat sedikit keburukannya. Okey. Maknanya ini keterangan daripada pengarang kitab lah. Okey. Suatu hari Rasulullah SAW telah dikunjung oleh seorang pemuda. Ini pemuda ni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat berkeinginan untuk menemanimu di syurga nanti. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, apakah kamu masih mempunyai keinginan selain daripada itu? Yang dia jumpa Rasulullah. Pemuda itu berkata, hanya itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, maka bantulah aku terhadap dirimu dengan banyak melakukan sujud, yakni sembahyang. Dia nak duduk, nak teman Nabi dekat dalam syurga. Nabi kata boleh, tapi dengan satu syarat, kamu kena bantulah aku terhadap dirimu dengan banyak melakukan sembahyang. Jadi maka kat sini dia kata, hendaklah kita ni membekali dirimu dengan ibadah-ibadah sunat, terutamanya sembahyang. Main sunat lah. Yang paling dituntut solat sunat rawatib. Solat sunat yang mengiringi solat fardu. Paling dituntut. Dan solat sunat witir. Witir dituntut kan. Saya teringat ustaz siapa, Zainul, dia kata boleh kalau kita waktu tu dah singkat dah kan, kita bangun malam mungkin dah hujung-hujung, solat tahajud 2 rakaat, lepas tu solat witir 1 rakaat. Boleh, mungkin sebab masa dah pendek kan. Tetapi janganlah melazimi, jangan dilazimkan macam itu. Paling baik solat witir tu 3 rakaat. Memang kata nak senang satu lah kan? Padahal masa panjang lagi. Buatlah 3 macam biasa kita buatlah. Hari raya, hari bulan Ramadan, buat 3 kan. Itu paling baik. Sebab kalau buat 1 rakaat ni hukumnya makruh. Itu dia kata jangan lazimi, kecuali bila masa dah nak azan dah ni, 1 rakaat okey kan. Lagi 2 minit ke berapa minit nak azan subuh, buatlah witir 1 rakaat. Okey, kita tangguh dulu kan. Okey, nanti yang 5 lagi sambung. Insya-Allah kan. Banyak ni, banyak sangat. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.